Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita dikejutkan dengan berita bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin didakwa menerima rasuah berjumlah Rm350.000. Bekas setiausaha politik kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan menerima suapan RM350.000 4 tahun lalu pada tahun 2020. Bagaimanapun, Syed Amir Muzakhair Al-Said Muhammad, 42 tahun yang hadir dengan memakai kot berwarna biru gelap, mengaku tidak bersalah. Dia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Azura Alwi. Beliau kata faham, mohon dibicarakan. Kata bekas setiausaha kepada bekas Menteri Dalam Negeri terbabit. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa menerima wang rasuah itu daripada seorang pengarah syarikat masing-masing berjumlah RM100.000 dan RM250.000. Ia sebagai upah bagi mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMPNet untuk polis Diraja Malaysia PDRM, KDN bernilai RM381,112.042 ringgit 44 sen. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat yayasan di Solaris Dutamas pada 4 dan 16 Disember tahun 2020. Dua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 akta yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang betul-betul mengejutkan kita semua. Kini bertimpa-timpa, kini banyak kes mula dibongkar. Sekejap sahaja Perikatan Nasional menjadi kerajaan, begitu banyak dakwaan yang kini dibongkar. Tak tahulah salah atau tidak, sekarang sudah didakwa. Terpulanglah kepada pembongkaran dan juga dapatan di mahkamah nanti. Hakimlah yang akan tentukan. Tapi yang pastinya pendakwaan sudah dibuat. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak ulas tentang pilih peruntukan atau pilih Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional tidak patut jadi penghalang untuk ahli Parlimen Pembangkang dapat dana dalam waktu terdekat. Ini sepatutnya berita baik buat ahli Parlimen Pembangkang. Malah ia menawarkan kesempatan kepada mereka untuk menamatkan penantian terhadap apa yang selama ini mereka harap-harapkan. Cuma penghalangnya ketika ini bukan orang lain. Ia datangnya daripada Muhyiddin Yassin dan kesangsiannya. Jika mereka memilih untuk bersolidariti dengan pengerusi Perikatan Nasional PN itu, maka lambatlah lagi untuk ahli Parlimen Pembangkang mendapat peruntukan sama rata buat mereka. Kira-kira RM3.8 juta setahun, seperti dinikmati ahli Parlimen penyokong kerajaan. Daripada mereka perlu memikirkan pendirian Muhyiddin, apa kata mereka pula beramai-ramai membuat Presiden Bersatu itu mendengar rintihan ahli Parlimen Pembangkang yang dah puas bertegang leher dalam sidang Dewan Rakyat menuntut peruntukan berkenaan. Daripada Sahidan Kasim, Clear Muhammad Noor, Awang Hashim,
Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Ahmad Fadli Saari, sehinggalah kepada Hadi Awang, mereka antara ahli parlimen pembangkang yang kerap berhujah soal peruntukan di Dewan Rakyat. Sebelum ini, 6 ahli parlimen bersatu iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Suhaili Abdul Rahman, Azizi Abu Naim, Zahari Kecik, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dan Zulkaperi Hanafi mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana mahukan peruntukan pembangunan untuk kawasan parlimen masing-masing. Mereka tidak pun berselindung dalam menyatakan kekecewaan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional PN. Tidak terkecuali Muhyiddin yang enggan berunding dengan timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusuf dari awal seperti disyaratkan bagi mendapatkan peruntukan berkenaan. Seperti disahkan mereka sendiri, masing-masing mendapat peruntukan itu selepas beralih sokongan sekalipun tanpa mengisytiharkan keluar parti. Menyifatkan perbuatan mereka sebagai mengkhianati parti, Bersatu kemudian meminda perlembagaannya pada 2 Mac lalu bagi menghalang. Lebih ramai mengambil kesempatan daripada kelompangan dalam akta anti lompat parti untuk berbuat yang sama. Pindaan itu sudah diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan JPPM untuk berkuat kuasa mulai 1 April. Sejak itu tiada lagi wakil rakyat parti tersebut yang kalih sokongan. Pada 19 Mac lalu, 3 pemimpin Perikatan Nasional, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi mengadakan perjumpaan dengan Fadillah di Parlimen bagi membincangkan soal peruntukan. Ia membuka jalan kepada langkah berikutnya selepas Anwar menjelaskan beliau tidak pernah menetapkan syarat untuk menyokongnya. Ini disusuli satu pengumuman Fadillah pada 18 April bahawa Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada dasarnya bersetuju untuk mempertimbangkan bagi menyalurkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang selepas keputusan itu dicapai dalam mesyuarat dipengerusikan Anwar di Sri Perdana hari sebelumnya. Berikutan itu, satu draft memorandum persefahaman atau MOU akan dirangka terlebih dahulu dan kemudian dipanjangkan kepada pembangkang sebagai langkah untuk perundingan seterusnya. Kerajaan tidak mengenakan seberang paksaan, sebaliknya berharap ia dapat dipersetujui bersama untuk dilaksanakan. Semuanya nampak berjalan lancar pada tahap itu sehinggalah Muhyiddin menggunakan kesempatan ketika kempen PRK Kuala Kubu Baru pada 21 April lalu untuk mempertikaikan apa perlunya MOU itu jika kerajaan perpaduan ikhlas mahu menawarkannya. Kesangsian ahli parlimen Pagoh itu adalah terhadap syarat yang bakal dikenakan. Muhyiddin turut membuat perbandingan dengan waktu beliau menjadi Perdana Menteri ke-8, iaitu Mac 2020 hingga Ogos 2021. Peruntukan diberikan kepada pembangkang tanpa mereka memohon atau diikat dengan sebarang MOU atau perjanjian. Cuma beliau tidak berterus terang bahawa peruntukan 300,000 kepada semua wakil rakyat ketika itu ialah untuk menyediakan bakul makanan kepada rakyat ketika pandemik COVID-19. Ia tidak sama dengan peruntukan pembangunan kawasan CDF kepada semua ahli parlimen sebanyak 3.8 juta setahun bagi setiap seorang. Seperti didedahkan Anwar sebelum ini, Muhyiddin tidak memberikan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang ketika beliau menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat dan ia hanya diperoleh di era pentadbiran Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri ke-9 dari Ogos 2021 hingga November 2022. Mungkin Muhyiddin mengharapkan orang akan lupa. Terbaru pada 14 Mei lalu, Fadillah memaklumkan bahawa
Draft MOU berkaitan peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang hampir siap dan sedang dimuktamadkan. Maknanya penantian mereka selama lebih 17 bulan akan berpenghujung dan mungkin hanya perlu menunggu sedikit masa lagi. Sebagai menjawab kesangsian Muhyiddin, Timbalan Perdana Menteri menawarkan penjelasan bahawa MOU itu bertujuan mewujudkan usaha bersama bagi menggerakkan pembangunan negara dengan fokus kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat daripada segi kestabilan dan keamanan. Tiada pun syarat yang mengikat. Jauh sekali keperluan menyokong Anwar Ibrahim yang sudah memiliki majoriti selesa untuk diganggu-gugat. Saya tak nak komen apapun yang dia Muhyiddin kata. Tak perlu nak layan, tetapi sekarang ini apa yang kita nak laksanakan kaedah iaitu MOU. Kalau ikutkan tak perlu pun kerana kerajaan sudah ada 2/3. Tetapi kita nak laksanakan supaya akhirnya perjanjian itu ada persefahaman untuk gerakan pembangunan negara, jelas Fadila. Di sebalik itu, Muhyiddin berkata, pihaknya akan menilai terlebih dahulu MOU itu jika ada sebarang syarat agar ia tidak mengikat wakil rakyat pembangkang. Hairan juga dalam keadaan pembangkang berhendak kepada peruntukan selepas PRU15, ia pula mahu menetapkan syarat itu dan ini atau langsung tidak mahu berikan syarat. Kita belum tengok MOU, apa kandungan dan kalau kita bagi peruntukan syaratnya adalah begini dan begitu dan akhirnya mengikat kita, kita tak bodoh walaupun kita mahukan peruntukan, kata beliau. Muhyiddin perlu mengenepikan kepentingan peribadinya atas apapun. Sebab politik dalam isu peruntukan ini sebaliknya hendaklah lebih peka kepada keresahan wakil rakyat pembangkang, pemimpinnya yang hanya mahu peruntukan diluluskan secepat mungkin. Tentunya pada peringkat ini, wakil rakyat pembangkang lebih mengutamakan dana untuk kepentingan rakyat di kawasan masing-masing daripada kisahkan untuk menjaga air muka Muhyiddin yang tidak pun mendahulukan mereka. Dipetik daripada FMT, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.